Asri kerana memberikan saya platform dan peluang untuk menyampaikan berkenaan dengan temblang Batiniyah. Dan ini adalah sesi kita yang kedua. Sesi yang pertama, saya telah menyampaikan beberapa mukadimah penting berkenaan dengan kitab ini. Bagi sahabat-sahabat yang inginkan nota, boleh dapatkannya daripada Teratak Hadis. Ya, dan pada sesi kali ini saya akan sambung daripada nota yang sama, tetapi kita pergi ke muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh, strategi indoktrinasi Batiniyah. Ya, betul. Baik, terima kasih, insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, kita terus masuk ke bab yang ketiga dalam kitab Fadaih al-Batiniyah fi darajati hiyalihim wa sababil irtirari biha ma'a zuhuri fasadiha wa fihi faslan. Okey. Bab yang ketiga ini, sebab sesi yang lepas saya sebenarnya sudah merumuskan bab 1 dan bab 2. Ya. Dan bab 1 dan bab 2 ni, bab 1 ni Imam Al-Ghazali memperjelaskan tentang metodologi dia menulis buku ini. Seperti yang saya telah jelaskan pada sesi yang lalu, Imam Al-Ghazali mengambil pendekatan di tengah-tengah antara bahasa awam dengan bahasa ilmuwan. Jadi dia nak target kedua-duanya sekali. Dia nak bahasa dia itu sampai kepada orang awam dan juga kepada para ulama. Dan itu isu ataupun poin utama yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab yang pertama. Baik, bab yang ketiga ini kita dah masuk lebih dalam kepada Batiniyah ini, iaitu apakah strategi mereka, macam mana mereka indoktrinasi. Dan saya melihat strategi Batiniyah mengindoktrinasi orang ini adalah strategi orang yang benar-benar faham psikologi manusia. Ini menunjukkan bahawa geng-geng Batiniyah ni bukan calak-calak, ya. Mereka ni hakikatnya adalah orang cerdik. Dia faham manusia, dia faham cara manusia berfikir, dia faham cara bagaimana memancing minat orang awam, dan dia tahu pintu mana yang melaluinya mereka akan masuk. Jadi bila kita lihat strategi ini, kita bukan nak kata bahawa strategi ini semuanya tidak boleh digunakan oleh kita juga. Sebahagian kita boleh pakai, sebab ini strategi untuk menyampaikan dakwah. Jadi saya jelaskanlah mana yang kita boleh pakai, mana yang kita tak boleh pakai, kan. Khususnya yang pertama kita lihat. So Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 9 strategi ataupun 9 langkah yang dibuat oleh geng Batiniyah ni untuk mencari pengikut. Yang pertama sekali, Az-Zarq wa Tafarrus. Az-Zarq wa Tafarrus ini dalam bahasa Melayu kita boleh terjemah sebagai buru dan kenal pasti. Maksudnya mereka sangat memberikan perhatian kepada target audience. Mereka sangat memberi perhatian kepada target audience mereka. Siapa yang mereka nak sampaikan. Mereka tak sembarang-sembarang, ya. Mereka tidak campak mereka punya jaring itu ataupun jala itu secara sembarangan. Mereka menentukan mangsa dahulu. Okay. So, fahuwa annahum qalu yanbaghi an yakuna ad-da'i fatinan zakiyan sahih al-hadathi sadiq al-firasati mutafattinan lil bawatin bin nazari ila syama'il wal zawahir. Ini kalau siapa yang ada buku bahasa Arab boleh buka bab 3 pada muka surat 45, ya. Itu bahasa Arabnya lah. Tapi kalau awak tengok nota ni, saya sudah merumuskan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ni. Jadi apa yang mereka kata kepada pendakwah-pendakwah mereka? Yang pertama sekali, pendakwah Batiniyah ini nak kena cerdik. Dan dia punya rasa hati tu mesti kita kata tepat lah. Firasat dia pun kena tajam. Dan dia nak kena bijak melihat luaran manusia, dan daripada pemerhatian luaran itu dia mesti cerdik dan cekap untuk membaca hakikat dalaman seseorang.
That means kita kena, mereka, sorry, bukan kita. Sebenarnya kita pun kena buat macam tu lah. Kalau nak berdakwah, kita kena kenal siapa yang kita berdakwah kan. So kita kena kenal mereka punya body language. Kita kena tengok cara mereka bereaksi, perangai mereka. Dan kita boleh rumuskan orang ini, dia termasuk di dalam kategori mana. Adakah dia ni termasuk dalam kategori orang-orang yang berminat berkenaan dengan ilmu-ilmu batiniah ini ataupun khurafat-khurafat batiniah ini, atau dia ni adalah orang yang setakat nak dengar-dengar lepas tu nak angkat kaki jalan, ataupun orang yang setakat nak berhibur, ataupun orang yang setakat nak meluap. So of course, membaca body language, membaca cara percakapan, membaca cara berinteraksi orang itu adalah sangat penting. Ini maksudnya mutafattinan lil bawatin bin nazari ila syama'il wa zawahir. Waliyakun qadiran ala thalathati umur. Dan pendakwah batiniah ini diajarkan supaya mereka ini berkemampuan pada 3 perkara. Pertama sekali, mereka mesti membezakan ataupun tahu menapis orang-orang yang ada minat kepada perkara-perkara batiniah ini. Dan mereka bukan sekat berminat, mereka ni ada keterbukaan untuk mendengar sesuatu yang bercanggahan dengan akidah mereka. Maksudnya dekat sini, walaupun mereka sudah yakin akan kebenaran Islam, usul-usul agama Islam itu mereka sudah yakin, tetapi mereka adalah pihak-pihak ataupun orang-orang yang masih lagi terbuka untuk mendengar pandangan-pandangan yang satu ini. Jadi dia akan target orang seperti ini. Dia tak akan target orang-orang yang dah, aku tak nak dengar lagi dah. Kan, aku sudah yakin dengan apa yang aku ada, khalas. Sikap macam ni, sikap yang dimiliki oleh sebahagian orang ni, adalah baik ya, adalah baik. Tetapi kadang-kadang ia juga tidak baik apabila berlaku interaksi sesama Islam. Sebab kalau kita punya mazhab fiqah, contoh kan, saya Syafi'i, saya tak nak dengar lagi dah apa Hambali kata, Hanafi kata, saya tak nak dengar lagi dah. Sebab bagi saya Syafi'i yang betul, yang lain semua tak betul kan. Kalau macam itu parah, dia membawa masalah kepada umat Islam dan membawa masalah kepada kesatuan umat. Tapi yang dibahaskan dekat sini adalah golongan umat Islam yang walaupun dia percaya kepada Islam, tetapi dia masih ada rasa terbuka untuk mendengar kritikan orang lain kepada Islam kan, dalam keadaan dia tidak bersedia sebenarnya kan. Dia bukan ada kepakaran untuk melawan balik, tapi dia suka, dia minat. Dia dengar apa orang Islam cakap, lepas tu dia dengar apa orang bukan Islam cakap, mengkritik Islam, lepas tu dia akan keliru sendiri. So orang macam ni adalah target yang paling mudah kepada geng-geng batiniah ni. So dia akan baca awak, dia tengok kalau awak memang cenderung begitu, awak masih lagi ada keterbukaan, maka dari situ dia akan masuk jarum ni. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan salah faham ya. Kita perlu juga keterbukaan di dalam agama kita, sesama umat Islam ya, sesama ahli sunnati wal jamaah. Kita nak kena terbuka mendengar pandangan satu sama lain, kritikan satu sama lain. Jangan sampai saya mazhab ini sahaja, saya tak nak dengar orang lain kata apa, sebab yang lain semua salah, saya saja betul. Itu bahaya. Itu membawa perpecahan di dalam masyarakat. Yang ini kita bicara tentang usul agama ya. Jadi jangan salah faham ya. Kalau tak faham boleh tanya, saya boleh perjelaskan lagi dengan lebih baik. 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 Jadi kumpulan batiniah ni, cara dia nak menapis ni, dia akan campak beberapa isu dulu. Dia akan campak isu. Dia nak tengok awak tersangkut tak dengan isu tersebut. Itu kita tengok sebagai satu cara menguji. Sebab tu hati-hati bila kita jumpa orang-orang seperti ini, yang biasanya dekat kedai-kedai kopi, ataupun biasanya di tempat-tempat yang tak ramai orang kan, ataupun tempat-tempat yang terpencil, mereka bicara agama dan kita tak tahu latar belakang mereka kan. Mereka ada murid-murid, tapi cara mereka bercakap itu pelik. Biasanya bila ada orang baru duduk bersama mereka, biasanya mereka akan test dulu. Test macam mana? Dia akan campak isu-isu tertentu dan dia akan baca
cara awak respon. Cara kita respon ni jelas boleh lihat di wajah kita, kan? Apabila kita datang, mereka campak satu isu, contohlah dia buka isu Nur Muhammad, kan? Awak tengah tunduk dengar, tiba-tiba bila sebut Nur Muhammad dia, kepala awak dungak ke atas dan mata awak menjadi besar, dan awak betulkan duduk awak dan awak memberikan fokus. Daripada situ dia dah faham bahawa orang ni, Nur Muhammad ni dia minat. Lepas tu dia campak lagi, mungkin dia bicara berkenaan dengan karamah, kan? Karamah wali-wali. Dia akan cerita dan dia akan perhatikan awak. Dia tengok cara awak respon macam mana. Kalau awak macam bosan, cara awak macam tengok tengah, tengok kiri, malas nak layan, maka dia dah boleh strike awak. Kita tahu dia ni tak minat benda ni. So kita tak perlu pancing dia melalui jalan ini, kita cari pintu lain. Sebab tu hati-hati dengan reaksi yang kita tunjukkan kepada kumpulan-kumpulan macam ni. Dia sangat-sangat dahagakan reaksi awak. Orang kita ni kadang-kadang dia tak malu untuk menunjukkan reaksi keterujaan, keterpesonaan. Apabila dengar satu perkara yang baru yang jarang mereka dengar, mereka akan tunjukkan keterujaan itu. Mereka tak segan dan tak malu. Dia akan kata, wah, Masya Allah, hebat, saya tak pernah dengar, menarik. Ini semua akan menjadi data untuk mereka, untuk jadikan awak target. Terus. Baik. Kemudian mereka akan beritahu mereka punya recruiter ni, pendakwah-pendakwah ni, supaya jangan tanam awak punya benih di tanah yang tidak subur. Itulah maksud dia. Kalau awak cakap cerita pasal akidah batiniah ini, nampak orang macam tak terima, maka jangan buang masa. Mereka ni, kerja dia adalah untuk mencari pengikut. Dia bukan untuk sampaikan kebenaran. Kalau sampaikan kebenaran ni, kadang-kadang orang tolak pun, kita kena juga balas balik. Kita kena cuba juga buat dia faham kebenaran. Kita kena cuba juga ajar dia. Tapi kalau orang yang menyebarkan dakwah batiniah ni, tujuan dia bukan untuk convince awak. Ya, tujuan dia adalah untuk mendapat pengikut secepat mungkin. They don't care about the truth. Mereka tidak memberikan kepentingan kepada kebenaran ataupun tidak. Dan mereka tidak memikirkan pun tentang awak. Geng-geng makrifat ni semua, they don't even care about their students. Mereka hanya nak cepat. Sebab tu mereka tak akan buang masa dengan orang yang nak berdebat ke, nak berhujah, dia tak akan buang masa dengan awak. Mereka juga ada kata-kata yang biasa mereka sebutkan adalah jangan masuk ke rumah yang ada lampu. Maksud dia, jangan buang masa dengan orang-orang alim. Jangan buang masa dengan orang-orang yang cerdik. Orang yang banyak soalan dia, banyak critical mind dia tinggi. Jangan buang masa dengan mereka. Move on fast. Cari orang lain. Sebab tu yang banyak terjoin batiniah ni adalah rata-rata, saya tak kata semua, sebab ada juga orang-orang cerdik yang terjatuh ke dalamnya. Tapi rata-rata yang join mereka adalah pihak-pihak yang dia ada masalah sedikit dalam berfikir. Dia tidak pernah berfikir tentang berfikir itu sendiri. Dia tidak faham kecerdikan itu apa. Mungkin sepanjang hidup ni setakat mengikut sahaja, setakat mendengar sahaja. Bila masuk bab agama sahaja, guru kata jangan banyak tanya, ikut sahaja. Maka orang macam ni, bila dia jumpa satu personality yang menarik, dan personality itu juga mengulang perkara yang sama, mengatakan bahawa dengar sahaja, jangan ikut, maka dia akan buat perkara yang sama. Dia akan tunduk dengan cara yang sama. Jadi itu target utama mereka. Orang-orang cerdik, orang-orang ada ilmu, mereka tidak akan buang masa dengan awak. They will move on. Okay? Dia akan gerak cepat. Dan saya ada kawan-kawan yang menceritakan perkara yang sama. Betul. Asatizah yang ialah dia faham bidang dia. Bila geng-geng ajaran sesat ni cuba nak mempengaruhi, biasalah ustaz-ustaz ni dia akan respon lah balik. Dia akan tanya, dia akan cepat-cepat angkat kaki. Dia akan kata, baiklah ustaz, kalau macam tu terima kasih, kan? Dia akan terus angkat kaki. Dia tak akan buang masa dengan awak. Kemudian, syarat nak menjadi recruiter batiniah ni, Imam Ghazali jelaskan, adalah ini satu skill mereka. Kalau awak perasan, geng-geng batiniah ni, makrifat ni, dia mesti ada skill. Skill dia apa? Dia mesti ada kemampuan yang begitu tinggi dalam
mengubah sesuatu kenyataan yang zahir kepada satu makna batin yang menarik perhatian orang. Contohlah, kita baca ayat Al-Quran, wa aqimus salata li dhikri, kan? Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Kan? Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Kita semua baca ayat tu tak ada masalah apa. Ayat tu ayat muhkam, ayat yang jelas. Orang awam pun bila baca terjemahan dia akan faham. Maksud dia, salat ini didirikanlah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi geng-geng batiniah ni dia akan cari ruang bagaimana untuk dia reka-reka sesuatu yang mengedepikan makna zahir itu dan pergi kepada makna batin. Dan makna batin itu biasanya tak ada pun dalam ayat tu. Dia adalah sesuatu yang mereka reka out of nothing. Mereka reka-reka cerita sendiri, mereka selewengkan. Contoh macam ayat tadi, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Maka dia akan tanya kita lah, dirikan tu maksud dia apa? Kan, dirikanlah. Dan solat, cuba tengok betul-betul perkataan solat tu, dia akan tanya kita. Solat sama juga dengan kata akar dengan selawat, dia kata. Jadi apabila kita melakukan solat dan Allah Subhanahu Wa Taala pula berselawat ke atas Nabi, maka dia kata sebenarnya solat kita ni diarahkan kepada siapa? Dia akan tanya, dia akan campak soalan-soalan macam tu. Dan dia akan kata bahawa ini makna batin kepada perkataan solat. Ini makna batin kepada ayat wa aqimus salata li dzikri. Dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Tapi aku dekat situ tu dia akan ping ke lain. Sebab dia dah tanam tadi siapa? Salat dengan selawat kepada Rasulullah SAW. So dia akan selitkan Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan akidah mereka yang sebenar. Dan mereka sembah apa dan sembah siapa sebenarnya. Okay? Nanti awak akan sedar bahawa Rasulullah SAW itu di dalam akidah mereka diberikan makam ketuhanan. Walaupun mereka tak kata Rasulullah SAW itu adalah Tuhan yang tertinggi, tetapi dikatakan bahawa Rasulullah ni adalah jelmaan Allah, jelmaan Tuhan. Dan jelmaan Tuhan itulah sebenarnya yang paling layak disembah. Beberapa hari lepas, TV9, kalau tak silap saya, mengeluarkan satu laporan berkenaan dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Jabatan Mufti Melaka ke Jabatan Agama Islam Melaka, saya tak pasti the exact wording. Memberikan amaran dan peringatan kepada masyarakat awam akan sebuah ajaran yang bernama ajaran Sihak. Dan ajaran Sihak ini jelas-jelas mendakwa bahawa Allah adalah Rasulullah SAW. Allah adalah Nabi. Dan dia pun menggunakan konsep selawat ni. Solat dan selawat ni dia gabungkan sekali. So seolah-olah macam dan dia guna perkataan sol. Sol ni tak tahu dia dapat daripada mana. Dia pun jenis tak belajar bahasa Arab. So dia kata sol ni adalah merujuk kepada solat kepada Rasulullah SAW. So dia suka orang-orang yang ada kemampuan yang macam ni. Nampak satu ayat zahir, dia boleh pusingkan ke satu makna yang tak ada kaitan pun dengan ayat itu, tetapi dengar di telinga orang yang jahil sebagai satu perkara yang menarik, sebagai satu perkara yang menarik perhatian mereka. Okey, kita pergi kepada ciri yang ketiga, pendakwah batiniah ini. Apa yang mereka kena ada? Alla yad'u kulla ahadin ila maslakin wahidin. Ini satu. Mereka ni, dia akan sesuaikan mereka punya dakwah ni mengikut kecenderungan setiap orang. Dia tak ada cara one size fits all. Dan sepatutnya dakwah kita pun macam tu sebenarnya, kan. Kalau kita berdakwah secara peribadi, kan, one to one berdakwah, kita tak boleh guna cara kita berdakwah kepada A, kepada cara dakwah kita kepada B, kepada C, kepada D sama sahaja. Tak boleh begitu. Kita nak kena ada kemampuan untuk membaca keunikan setiap manusia, kelemahan dia, kekuatan dia, minat dia, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. So nak kena catered, specially catered for each one. Jadi geng batiniah ni dia sangat ambil perhatian tentang isu ni. So dia kata jangan ambil satu jalan
untuk semua orang. There's no such thing as one size fits all. Bal yabhathu awwalan an mu'taqadihi wa ma ilayhi mailuhu fi tab'ihi wa madhhabihi. Sebaliknya, perhatikan betul-betul apa yang dia percaya dan apa kecenderungan dia dan nature dia macam mana. Nature ni penting. Kan? Ada orang dia ada kecenderungan tertentu dan dia ada nature dia. Nature dia, contoh, ada orang ni nature dia pemarah, kan? Atau dia lebih cenderung kepada justice, kepada keadilan. Ada orang ni dia lebih cenderung kepada kasih sayang. Kita berkawan sajalah, kita jangan gaduh-gaduh, kan? Kita beraman-aman dengan semua orang, kan? Dia lebih cenderung kepada aspek kasih sayang, kan? Persaudaraan, kesatuan. Tapi ada orang dia lebih cenderung kepada keadilan. Kan? Kita kena tegakkan keadilan, kan? Ini ada musuh-musuh kita, kan? Musuh-musuh ni sedang menyerang. So sebentar. Okey, minta maaf. Ada orang dia punya nature dia tu, tabiat dia tu. Sejak dia kecil dah memang macam tu. Maksud dia bukan dibuat-buat. Dia memang cenderung kepada kita kena tolong orang yang dizalimi, kan? Kita kena ambil tahu tentang musuh-musuh yang ada. Kita kena tegakkan keadilan. Dia lebih kepada combative, dia lebih kepada apa kita kata fighter spirit. So pendakwa-pendakwa batiniah ini makrifat ni dia akan perhati semua ni. Dan kalau awak jenis yang berkasih sayang, berlembut, dia akan guna cara tu. Dia akan kata, oh kita ni membawa dakwah kita ni untuk sebar kasih sayang pada masyarakat supaya masyarakat hidup aman, kan? Tapi dengan yang belah sini pula, yang keras sikit ni, yang apa kita kata kuat ni, yang kita kata fighter ni, dia akan kata, oh kita kena bangkit sebab banyak kezaliman yang berlaku dekat negara ini. Dan kezaliman ni berlaku sebab ada masalah kepada pegangan umat Islam di negara ini. Mereka tak kenal siapakah wali besar Melayu pada abad ini. Mereka tak kenal siapa. Dan mereka tak sedar bahawa ada Mahdi di kalangan kita sebenarnya. Jadi kita kena bangkit dan kita kena berani melawan apa sahaja rintangan yang akan datang. Orang yang belah sini, dia minat dengan benda-benda macam ini akan menarik perhatian. Jangan pergi cakap cara yang kedua ni kepada yang pertama. Yang pertama ni dia akan shut down. Tak apalah, terima kasih lah, saya tak minat benda-benda macam ni, kan. Jangan guna cara yang pertama untuk orang yang kedua. Okay? Ini strategi dakwah semua orang boleh pakai. Ini bukan geng batiniah je pakai, semua orang betul pakai. Rasulullah SAW juga, kalau kita lihat, Nabi bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim, kan. Menyampaikan sesuatu kepada manusia itu, Nabi perintahkan kita untuk sampaikan pada kadar kemampuan dan kefahaman mereka, kepada bersesuaian dengan tabiat dia, bersesuaian dengan keadaan dia. Dia bukan sahaja apa kita kata kemampuan akal ni, kan. Sebab kemampuan akal ni luas, dia merangkumi macam-macam, merangkumi tabiat orang tu, minat dia, kebencian dia, kesukaan dia dan sebagainya. Maka kalau awak melihat, ini Imam Ghazali tulis, kalau awak melihat awak ni merujuk kepada pendakwah-pendakwah batiniah ni, kalau awak melihat bahawa mereka itu, iaitu mangsa-mangsa awak, cenderung kepada zuhud, taqwa, tanazzuf, orang yang nak menyucikan diri, nak bersihkan diri, kan? Sentiasa menjaga halal dan haram, maka gunalah pintu itu untuk menarik mereka, iaitu seru mereka kepada jalan ketaatan, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan beri dia amaran supaya jangan ikut nafsu. Sebab tu sebahagian orang yang mengikut gerakan-gerakan batiniah ini, pada awal-awal dia memang tak akan perasan, kan? Kalau mata tidak begitu tajam dan kalau tidak berpengalaman, kalau muda sangat, biasanya memang akan kena makan. Sebab apa? Sebab dia akan bercakap dengan awak berdasarkan apa yang awak nak dengar. Kalau awak ni jenis orang zuhud, kan, nak buang dunia, kan, nak cari Tuhan, nak bersungguh-sungguh dalam beragama, dia akan guna pintu tu, dia akan cakap benda tu, dia akan beritahu awak perkara yang awak nak dengar. Dia akan kata kita kena taat pada Allah, tinggalkan dosa, kan. So bila awak dengar perkara tu, awak kata betul lah bercakap, ini orang soleh ni, ini orang baik bercakap macam ni. Kemudian kalau tabiat dia pula ma'ilan ilal
mujuni wal khala'ati qarrara fi nafsihi anna al-ibadata balahun wa anna al-wara'a hamaqatun. Tapi kalau dia perhatikan orang kat depan ni, mangsa dia ni adalah orang yang cenderung kepada hedonism. Hedonism ni maksud apa? Cenderung kepada maksiat lah, cenderung kepada dunia, memuaskan hawa nafsu. Maka dia orang tidak akan mengguna strategi yang pertama. Dia bahkan akan layankan. Dia akan kata bahawa sesungguhnya menjaga hukum hakam, amal ibadah ni semua orang bodoh je buat sebenarnya. Allah tak perintahkan pun macam tu. Dia orang tak cerdik. Kewarakan ni adalah satu kedunguan, dia kata. Wa anna haula al-mu'adzabina bitakalif talhum mithalul humri al-mu'annah bil ahmali al-thaqilah. Dan orang-orang yang mengamalkan agama, yang memberat-beratkan diri mereka dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, mereka adalah seperti himar, seperti keldai-keldai yang membawa beban-beban yang berat. So orang yang solat, zakat, haji apa semua ni, yang baca Quran, bangun tahajud, orang kata macam himar. Macam mana pula dia kata macam tu kan? So dia akan kata nanti, dia himar sebab dia tak tahu jalan menuju Tuhan. Kami ada jalan menuju Tuhan. Dia niat baik, dia akan kata macam tu. Dia kata orang yang solat ni niat baik tapi bodoh. Sebenarnya ada shortcut untuk awak mendapat redha Tuhan. Dia bukanlah mengajar maksiat sahaja. Kalau ajar maksiat, susah nak dapat pengikut. Tapi dia akan kata bahawa orang yang melakukan ibadah ni bodoh walaupun niat mereka baik. Dan kita ada jalan yang lebih dekat untuk mendapat keredaan Tuhan. Wa innamal fatanatu fi ittiba'i syahwah wa nailil ladzah wa qada'il watar min hadhihi ad-dunya al-munqadiyah allati la sabila ila fi lizatiha inda qada'il umur. So dia beritahu kita, dia beritahu dia punya recruiter bahawa kebijaksanaan ni adalah orang yang memuaskan nafsu dia. Sebab dia kata Tuhan tak marah. Tuhan cipta dunia ni untuk kita enjoy, untuk kita mencapai kenikmatan tertinggi. So nak berzina, minum arak, nak mencuri, tapi jangan sampai kena tangkap. Kan, nak berasuah, tak ada masalah. Tuhan tak marah semua tu. Dan Tuhan bagi sebenarnya. Ini dia sampaikan kepada murid-murid. Sebab tu ada di kalangan geng yang bukan ada, memang rata-rata geng Batiniyah Makrifat ni, mereka akan ada departmen maksiat ni. Mereka memang tak jaga lah. Hukum hakam ni memang langsung tidak jaga. Dia zina, kan, berkongsi-kongsi isteri, ini semua berlaku. Ambil ganja, minum arak, ini semua ada terakam di dalam kajian-kajian pakar-pakar ajaran sesat dekat negara ini, khususnya ajaran sesat yang beralirankan Batiniyah. So saya nak beritahu bahawa gerakan Batiniyah ni memang masih ada dan masih segar dekat negara kita ni. Cuma mereka ni dah banyak go underground. Kalau dalam 5-10 tahun lepas, kita nampak macam dia orang berani nak ke depan, dia testing water. Tapi Alhamdulillah, hasil usaha jabatan-jabatan agama, hasil keseriusan masyarakat Islam yang tak suka kepada ajaran-ajaran seperti ini, kita lihat mereka went underground back. Mereka masuk balik ke dalam lubang-lubang mereka. Okay. Kita pergi kepada teknik yang seterusnya. Teknik yang seterusnya ini dipanggil sebagai at-ta'nis. At-ta'nis ni pun bahaya juga cara dia. Fahuwa ayyuwafiqa kulla man hamma bida'watihi fi af'alin yata'ataha huwa wa man tamilu ilayhi nafsuhu wa awwalu ma yaf'alu al-uns apa dia? Oh, ada orang terlupa matikan mic ya? Okey. So, strategi yang kedua ni, selepas dia kenal pasti awak ni mangsa yang sesuai ataupun tidak, maka dia akan buat apa tau? Dia akan menunjukkan perilaku
seperti yang awak harapkan daripada seseorang yang soleh. Dan dia akan menunjuk-nunjuk benda tu. Dia bukan sekat bercakap, dia akan tunjuk. Sehingga kan mereka ni biasanya akan minta dua perkara. Satu, dia akan cuba tidur di rumah mangsa-mangsa dia. Dan yang kedua, dia akan cuba untuk bersafar. Bersafar ni saya tambah, Imam Ghazali tak sebut. Sebab saya melihat dia nak spend time dengan kita. Dia nak kita tengok dia. Dia nak kita perhatikan dia. Jadi dua jalan ini, iaitu tidur di rumah mangsa-mangsa ni, tidur di rumah bakal murid dia ni, dia boleh menunjuk-nunjuk siapa dia. Begitu juga ketika bersafar, dia boleh menunjuk-nunjuk kepada kita dia punya ketakwaan. Of course lah, ketakwaan palsu, kemunafikan yang dia nak tunjukkan sebenarnya. Tapi dia akan cari peluang itu, dia akan cari ruang itu supaya kita termakan penipuan dia. So contoh yang Imam Al-Ghazali bagi adalah mereka akan minta untuk bermalam dekat rumah mangsa, dan mereka akan bawa seseorang yang sedap bacaan Quran ni. Orang yang sedap bacaan Quran ni, dan dia akan minta lah bila dia duduk dekat rumah mangsa tu pada waktu malam, dia akan suruh orang ni baca Quran. Lepas tu dia sendiri akan bangun tahajud. Dia akan bangun tahajud sepanjang malam, dan dia akan buat menangis. Dia akan tunjukkan ketakwaan dia. Dia akan tunjukkan bahawa dia ni orang yang soleh. Dan biasanya ini akan memakan ramai orang. Orang akan tengok, Ustaz tak kenal dia, Ustaz. Dia tidur rumah saya, Ustaz. Satu malam tak tidur, Ustaz. Tahajud, baca Quran. InsyaAllah, Ustaz. Dia sampai menangis-nangis, Ustaz. Saya pun sebab dengar Ustaz ni orang soleh. Dia akan guna taktik yang macam tu. Jangan terkejut. Memang ada orang yang akan pakai guna. Dia akan guna strategi macam ni. Kita rasa macam tak masuk akal ada orang buat macam ni kan. Ada ke manusia teruk sangat buat macam ni? Ada. Kan? Ini golongan-golongan munafik ni, dia tak ada batasan. Kan? Mereka langgar semua perkara. Jadi dia akan mengiyakan awak punya harapan. Kan? Harapan awak berkenaan dengan seseorang yang nampak macam soleh ni adalah dia soleh. Kan? Harapan awak adalah dia ni memang orang yang menjaga agama dia. So dia akan memaparkan keagamaan yang tinggi, keagamaan yang luar biasa setakat untuk memancing mangsa. Okey. Teknik yang ketiga, tashkik atau meragu-ragukan. Ini dia dah masuk sikit lah. Dia punya jarum secara langsung kepada agama kita. Tadi tu dia hanya nak menang hati kita. Tadi tu dia belum merosakkan apa-apa daripada agama kita. Itu hanya mukadimah pintu saja. Strategi yang ketiga ni, tashkik ni, yang saya tulis dalam nota itu, dia dah mula menanam ragu di dalam agama kita. Apa biasanya yang dia buat? Dia akan tanya rahsia di sebalik amalan-amalan yang tiada panduan wahyu dan memang tiada jawapan, dan tunjukkan seolah-olah dia tahu rahsia itu. Anda ni dalam nota ni rujuk kepada guru-guru batiniah ni lah. Dia akan tanya awak soalan yang memang tak ada jawapan. Cerdik dia orang ni. Kalau dia tanya soalan yang ada jawapan, habislah. Senang kan orang tu tahu, selesai. Atau dia tanya satu soalan yang tidak ada kaitan dengan agama, itu pun tak jalan apa lah, tak berkesan apa dah. Tapi cerdiknya dia mengambil sesuatu aspek daripada agama yang mana aspek itu sangat kabur, very blurry, bahkan tak ada jawapan. Contoh, dia akan tanya kita kan, kenapa tawaf pusingan tu 7 kali? Kenapa solat kita 5 kali? Dan bila dia tanya soalan-soalan macam ni, cara dia tanya tu soalan macam dia tahu jawapan apa. Ini pantang orang kita. Orang kita ni bila kita tanya soalan macam ni, dan yang tanya ni pula belagak macam dia tahu, orang akan termakan dengan benda-benda itu. Orang akan nak tahu. Orang akan sangat berminat untuk tahu. Kamu tahu tak kenapa kepala kita ada 7 lubang? 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut. Dan 7 lubang.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu 7, ini 7. Yang kalau awak nak tahu, imam kita pun ada 7. Dia start masuk. Nampak tak cara dia mengaitkan? Kalau awak baca buku Hakikat Insan Ahmad Laksmana, dia main macam tu. Walaupun Batiniyah ni pun ada mazhab-mazhab dia. Sebab dia main langgar, dia tak kisah apa. Apa saja yang boleh buat orang rosak akidahnya, rosak iman dia akan pakai. So dia tak ada satu akidah yang betul-betul fix. Akidah dia biasa mengikut, sukalah mengikut kecenderungan rata-rata masyarakat di situ, dan dia akan twist sana twist sini, dia akan ubah sikit, tambah garam, tambah cili. Yang penting membawa seseorang tu keluar daripada agama Islam. Jadi dia akan tanya, contoh ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang mengangkat arasy Tuhan ini fawqahum, di atas mereka pada hari itu 8, ada 8 malaikat. Lepas tu alaiha tis'ata asyar, dan malaikat Zabaniyah ini berjumlah 19. Maka dia akan tanya awak, lepas tu dia akan bagi awak sikit clue, dia akan bagi awak supaya awak rasa haus nak tahu lebih. Lepas tu dia akan tarik. Bahaya teknik ni, sahabat-sahabat semua. Kalau awak nak tahu, inilah teknik-teknik yang digunakan oleh hampir ke semua kultus dalam dunia ni. Kultus ni dipanggil cults, C-U-L-T-S. Cults ni adalah kumpulan-kumpulan kecil yang mereka ada selfish agenda. Agenda mereka ni bukan untuk kebaikan masyarakat umum. Agenda ni mereka bukan untuk kebaikan negara ke masyarakat Islam ke tak. Mereka berkumpulan untuk mencapai satu agenda untuk kebaikan ataupun keduniaan mereka sendiri sahaja. Dan mereka tak kisah kalau mereka perlu melakukan kerosakan, kalau perlu mereka apa kita kata melakukan keganasan, melakukan pencurian, pencabulan, mereka tak ada masalah. Sebab bila dalam small groups ni, biasanya guru-guru dia ataupun ketua dia akan memaparkan diri dia sebagai superhuman ataupun semi-god ataupun demigod. Bukan Tuhan penuh, tapi ada sifat-sifat dan ciri-ciri ketuhanan. Kalau tak pun ada ciri-ciri Nabi. Dan kultus-kultus macam ni masih lagi ada tersebar satu dunia, bukan satu di Malaysia saja, satu dunia. Sebab itu memang jalan yang mudah untuk awak dapat dunia. Ni jangan awak pergi buat pula kan. Cuma saya nak kena beritahu bahawa ini adalah antara jalan mudah untuk jadi kaya, jalan mudah untuk dapat apa yang nafsu awak nak. Awak buat satu kumpulan yang berbentuk kultus. Saya ulangi sekali bukan saya ngajar, tapi saya nak beritahu. Ini antara sebab kenapa mereka tetap buat cara yang sama, sebab it works. Ia sentiasa dilakukan dan dia berjaya dapat mangsa, dan sentiasa akan ada saja mangsa. Dan bila mereka buat dakwaan-dakwaan yang besar-besar sebegini, manusia ataupun pengikut-pengikut mereka akan memberikan perkara yang besar-besar. Mereka tak akan bagi RM5, RM10. Ada bagi harta mereka, seluruh harta mereka. Ada bagi isteri mereka, ada bagi diri mereka sendiri, ada bagi nyawa mereka. Sebab apa? Sebab mereka sedang bagi kepada siapa tau? Kepada, kalau bukan Tuhan, Nabi. Kalau bukan Nabi, imam, wali kutub. Jadi mereka tak merasa rugi kalau mereka menyerahkan segala-galanya. Jadi teknik-teknik kultus ini, antara yang paling bahaya adalah dia bijak menanam jarum, menanam keraguan dengan bertanya soalan-soalan yang kita kata tidak ada manfaat dan tidak ada jawapan yang jelas. Yang Nabi tak pernah ajar apa-apa pun berkenaan dengan itu, dan tidak ada apa-apa manfaat pun. Tak ada manfaat pun untuk kita tahu kenapa solat ni 5 rakaat. 5 kali. 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Dan tidak pernah diperintahkan untuk buat kajian tentang perkara ini. Dan apa manfaat yang kita dapat bila kita tahu? So dia akan bermain-main di situ. Dan dia suka bermain dengan nombor. Ini satu mereka punya perangai, dia like number so much. Sebab apa? Sebab nombor ni awak boleh saja pasangkan dengan apa maksud.
apa makna sekalipun, dia terbuka berbanding dengan perkataan. Perkataan susah sikit walaupun tak mustahil. Contoh perkataan Islam. Perkataan Islam ni untuk awak pasang dengan satu makna yang salah, boleh, tapi dia tak susah, dia tak senang. Dan Islam ni bermaksud penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul? Fikih batiniah ni, kalau dia nak selewengkan, dia boleh selewengkan. Dia kata penyerahan diri itu maksud dia apa? Kita leburkan diri kita. Dan kita bersatu dengan Tuhan. Itu maksud dia. Nampak tak? Dia guna perkataan Islam juga. Tapi dia cari makna lain yang menyanggahi makna sebenar Islam. Sebab tu mereka suka bermain nombor. Bermain perkataan ni susah sikit. So bermain nombor very easy. So dia akan bagi tafsiran-tafsiran pelik-pelik tentang nombor. Nombor 3 maksudnya begini, nombor 4 maksudnya begini. Dan dia ajar melalui pernomboran. Dan melalui itu juga dia akan bermain dengan ramalan-ramalan, tarikh. Kita sekarang ni berada pada fasa dunia yang keempat. Dia akan cakap macam tu. Fasa dunia yang keempat ini begini, begitu. Dan nanti kalau awak tengok pada tahun 2024, sebab ada nombor 4 di situ, maka dia akan membawa kejadian-kejadian yang selari dengan ciri-ciri nombor 4. Sedangkan ciri nombor 4 tu dia yang tanamkan, dia yang reka, dia yang buat. Jadi bermain dengan nombor ni adalah salah satu perangai mereka. Sebab tu kalau awak tengok soalan-soalan mereka pun banyak berkaitan dengan penomboran dalam agama. Dan bukan setakat kita kata nombor, mereka juga suka bermain huruf. Atas sebab yang sama. Sebab nombor ni dia tidak ada makna. Dia tidak ada makna yang tertentu. Jadi mereka senang untuk kaitkan kepada apa saja makna yang mereka suka. Sama juga dengan huruf. Kan, huruf ta, huruf kaf, qaf. Mereka akan buat makna. Dia akan kata ta di sini bermaksud taqwa, kan. Dia akan tanya nama awak apa. Contoh nama awak adalah Ahmad. Dia kata Ahmad ni nama berat. Ni untuk orang-orang luar biasa. Dia akan kirakan awak. Alif maksud sekian, ha maksud sekian, mim maksud sekian, dal maksud sekian. Dan alif ni pun ada nombor dia. Setiap huruf dia ada nombor dia. Huruf ni nombor dia adalah roh kepada huruf itu. Ini kata mereka lah, Fikih Batiniah ni. Ha pun ada nombor dia. Nampak? Jadi dia buat satu sistem makna. Harap ambil perhatian sahabat-sahabat. Mana-mana Fikih Batiniah dia mencari benda ni. Dia ada satu sistem makna yang dia reka tentang huruf-huruf dan tentang nombor. Supaya dia ada dia punya perambangan sendiri. Dia ada language dia. Dia ada coded language dia. Dia ada bahasa kod yang hanya orang dalam saja faham. Orang luar kalau dengar memang blur. Apa benda dia tengah cerita ni. Tapi orang dalam faham. Misal coded languages. Saya bagi contoh, salah satu gerakan batiniah yang sedang ada dan sedang hidup dekat Malaysia ni, yang dah secara aktif bawah tanah, underground, adalah gerakan Millah Abraham. Gerakan Millah Abraham ini, mereka suka juga bermain nombor dan fasa, kan. Mereka kata bahawa kita berada pada fasa yang tertentu. Ini fasa kegelapan. Seperti mana para Nabi itu melalui fasa-fasa mereka, maka zaman kita juga ini sedang melalui fasa yang sama. Mereka kata ini adalah zaman dakwah secara tertutup. Zaman dakwah secara tertutup. Sebab tu mereka tak buat dakwah secara umum. Mengaku kami Millah Abraham dan kami sedang melakukan dakwah. Siapa nak dengar, mari datang ceramah kami. Memang mereka tak boleh buat pula, melanggar undang-undang. Tetapi mereka sesama mereka akan beritahu, dan dalam buku mereka pada tulis, ini fasa dakwah, minta maaf, ini fasa dakwah tertutup, ini fasa dakwah tersembunyi. Jadi apa mereka akan buat? Mereka hanya akan berdakwah secara berdua, bertiga, berempat, berlima. Dia tidak akan buat terbuka dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, ceramah umum ke. Dia tak akan berani buat macam tu. Dan fasa ni pun berkaitan dengan kita kata fasa yang telah direka-reka oleh guru-guru mereka. Yang fasa ini tak ada pun di dalam agama kita. Dan fasa ini didakwa didapati oleh Nabi mereka. Dia ada Nabi baru, Ahmad Musaddad dekat Indonesia. Itu adalah Nabi mereka. Walaupun mereka biasanya tak mengaku,
Tapi itulah, bila awak sampai ke tahap yang lebih tinggi dalam gerakan batiniah macam ni, dekat atas baru dia akan reveal bermacam-macam akidah yang rosak. Awak pada tak dataran 1, dataran 2, dataran 3, 4, dia tak akan buka benda-benda macam ni. Dia akan kata, tak, Nabi Muhammad lah Nabi kita. Tapi bila dia sampai atas sikit, baru dia kata, sekarang ni awak dah bersedia untuk mendengar rahsia, baru dia akan buka. Baru dia akan buka. Jujur saya kata, fasa yang, strategi indoktrinasi batiniah ni, saya baru-baru sahaja bertemu dengan salah seorang yang mengikut ajaran Millah Abraham ini. Dan dia menunjukkan tanda-tanda yang sudah diindoktrinasi. Mereka siap ada pegang janji, sumpah, dan mereka tak akan bocorkan rahsia. Tapi saya berhentilah, kita cuba nak korek. Dia orang ada jalan untuk dia tak nak buka rahsia. Tapi kita tahu, kita tanya soalan, dia akan lari ke tempat lain. Dia akan peng cerita, dia akan bawa cerita yang tak ada kena-mengena. Bila kita ulang soalan yang sama, dia akan lari lagi ke soalan lain dan dia akan mengaku bahawa saya tak boleh jawab soalan ini. Ini soalan yang saya tidak dibenarkan untuk jawab. That means ada rahsia mereka sembunyikan. Ini sesama mereka. Okay? Ini Millah Abraham. Saya minta harap berhati-hati daripada ajaran ini. Kita tak tahu apa tujuan tertinggi mereka. Saya bimbang mereka juga ada sayap militansi, sayap militeri. Sebab kalau berahsia-berahsia ni, kita tak tahu. Dan puak-puak ni pula tak malu untuk mendakwa bahawa mereka akhirnya nanti dakwah Nabi akan terpaksa berlaku perbenturan peperangan. Seolah macam dia nak beritahu kita, sekarang ni kami pada fasa berdakwah secara tertutup, secara serius, secara rahsia. Tak mustahil nanti satu hari kami akan beralih kepada satu fasa di mana berlaku peperangan senjata. So kita bimbang dengan kumpulan-kumpulan macam ni sebab mereka tidak berterus terang. Dan kita pun tak tahu secara pasti apa yang mereka ceritakan kepada pengikut-pengikut mereka secara tertutup. Jadi belajar teknik dan strategi batiniah ini sangat membantu kita untuk selamatkan diri kita dan juga untuk kenal pasti kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita yang dah termakan dengan umpan-umpan ni. Okey. Baik. Ini satu contoh yang saya rasa sebahagian orang pernah nampak ataupun pernah dengar. Ingat tadi saya kata mereka bermain dengan nombor, dengan huruf. Dan mereka akan tanya kita, contoh dia kata, kamu perasan tak bahawa struktur badan kamu, kepala kamu, tangan kamu, pinggul kamu, kaki kamu, dia macam berbentuk 5 huruf. Mim, ha, mim, dal. Dan kepala berbentuk mim, tangan berbentuk ha, pinggul kita berbentuk mim, dan kaki kita ni berbentuk macam dal. Dia akan tanya dulu, perasan tak? Kalau awak kata tak perasan, itulah. Cuba tengok betul-betul. Lepas tu dia akan lukis. Muhammad tu dia akan buat dia macam stickman tau. Kan kita biasa draw stickman tu, diri. Dia kata mim, ha, mim, dal. Jadi itulah diri sebenar diri kita. Dia main macam tu. Itulah diri sebenar diri kita. Diri sebenar diri kita adalah Muhammad. Diri batin kita adalah Muhammad. Diri zahir kita adalah, semua ada nama masing-masing, hidup masing-masing. Tetapi diri batin kita tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad juga. So saya kata tadi, Nabi Muhammad ni sentral dalam gerakan batiniah ni. Bahkan Nabi Muhammad ini, yang ni selalu sangat diorang cakap, sebab tu tak boleh langkah orang baring kan. Saya pun pernah dengar juga, orang kata jangan langkah orang baring sebab apa? Sebab yang baring tu Muhammad. Dia ada perkataan Muhammad pada diri dia, so jangan langkah. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh ni Imam Ghazali bagi zaman ni. That means is the same example yang sampai ke tanah Melayu. Ini juga contoh yang mereka suka bagi di di tempat Imam Ghazali pada zaman itu dan pada waktu itu. Ini juga contoh yang digunakan oleh geng-geng batiniah sampai hari ini. Wallahi, sampai ke hari ini.
So nampak dia dah cucuk jarum. Strategi yang ketiga ni meragu-ragukan. Dengan bertanya soalan-soalan macam ni, dicampak-campak sikit supaya kita berminat. Tujuan dia, nanti kita akan sampai nanti. Dia dah masuk sikit tu bila dia kata diri kita yang sebenar adalah diri Muhammad. Kalau awak dengar orang-orang macam Wan Hizam kan, dia cerita semua benda ni. Diri kita adalah diri-diri Muhammad. Inilah exactly yang Imam Ghazali cerita. Saya tak tahulah Wan Hizam ni dia faham ke tidak apa yang dia sampaikan. Tetapi inilah dia, gerakan batiniah. Kalau ada soalan, ada apa-apa boleh tanya. InsyaAllah. Tak perlu tunggu hujung lah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Asbuh dari Indonesia. Saya ada sedikit soalan dari dua kasus yang saya hadapi langsung selama ini. Yang pertama terkait kalangan kuburiyun. Mereka menghentam hadis riwayat Muslim tentang meninggikan meratakan kubur yang Sayyidina Ali ke Yaman. Mereka hentam hadis itu dengan pendapat tabi'in, padahal tidak ada hubungannya pun. Yang kedua, kasusnya saya sering menghadapi kalangan-kalangan pentaksub para habaib, di mana mereka mendengar kisah-kisah karamah yang dialami oleh Faqih Muqaddam, yang sampai mana karamahnya setiap malam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, kemudian menghidupkan orang mati. Dan ketika saya bertanya soalan tersebut, mereka berdalil dengan dalil bahwa umat Rasulullah yang makamnya sudah mencapai wali kutub itu lebih mulia dan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul dan para malaikat. Setelah saya cross check, dalil itu saya temukan di kitab Ayatullah Khomeini yang kita tahu Syiah. Kemudian Ustadz, yang ingin saya tanyakan persoalan pelik ini, sebenarnya di kalangan Sa'adah, memang tidak semua Sa'adah seperti ini ya, tapi mayoritas di Indonesia seperti ini. Merujuk kepada Sa'adah bukan Sa'adah kan? Sa'adah Ba'alawi. Sa'adah Ba'alawi. Iya, mayoritas di Indonesia seperti ini, memang tidak semuanya. Pertanyaan saya, sebenarnya dari pihak Sa'adah Ba'alawi yang meyakini tasarruf filkon terhadap Faqih Muqaddam ini, metodologi atau manhaj istidlal mereka ini seperti apa setahu Ustaz? Terima kasih Ustaz, itu pertanyaan saya. Masya Allah, ini soalan yang bukan mudah untuk dijawab ya. Beginilah, secara mudahnya, bila kita rujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun di dalam mukaddimahnya, apabila dia berbahas berkenaan dengan konsep kutub, konsep watad, konsep wali nuqaba, wali nujaba, Ibn Khaldun secara bersahaja sahaja mengatakan bahawa ini sebenarnya berasal daripada konsep imam di kalangan Syiah. Konsep imam di kalangan Syiah. Sebab memang konsep ini tidak wujud di kalangan Sunni. Dan kalau kita lihat, saudara mengangkat tangan, ada soalan lagi yang ditanya atau ada yang nak dibetulkan ke atau macam mana? Saudara yang bertanya tadi. Sudah selesai Ustaz, saya lupa matikan tadi. Okey, baik. Jadi Ibn Khaldun mengatakan bahawa itu adalah akidah yang berasal dari Syiah. Sebab di kalangan Sunni tidak ada konsep itu. Kita ada konsep wali, kita ada orang soleh, dan kita ada hadis man adali waliyan qad azantuhu bil harb, kan? Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang kepada dia. Dan iyalah Allah muliakan wali-wali dia. Ini kita tidak dapat nafikan. Tetapi Syiah pergi ke satu tahap yang lebih tinggi, dan puak-puak yang percaya kepada konsep wali kutub ini pergi ke satu tahap yang telah melampaui batas, dah melangkaui perbatasan kemanusiaan dan sifat-sifat manusiawi, sehingga mereka mendakwa bahawa imam-imam dan wali-wali kutub inilah yang menguruskan alam. Dan konsep tasarruf yang disebut oleh sahabat kita tadi bukan setakat menguruskan alam, bahkan menguruskan rezeki, bahkan menguruskan takdir. Tidak ada satu daun kering yang boleh gugur kecuali
dengan izin wali kutub. Ini awak boleh baca dalam kitab Al-Ibris oleh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia sebut benda ni. Tidak ada seekor ikan di laut pun yang boleh makan tanpa izin wali kutub. Jadi cara mereka menggambarkan wali kutub ni tidak lain, tidak berbeza seperti cara orang Kristian menggambarkan Jesus. Saya tahu pihak sana akan panas bila dengar benda ni. Tetapi tak boleh nak beza sebenarnya. Kalau kita rujuk pula kepada Abdul Karim Al-Jili, dia menjelaskan tentang insan kamil itu. Insan kamil ini merujuk kepada wali kutub lah. Insan kamil itu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan huwa di situ merujuk kepada wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih tepat lagi dia mengatakan Allahu huwal wali. Allah adalah wali. Wali di situ bukan merujuk kepada sifat wali Allah yang Maha Melindung, bukan. Merujuk kepada insan kamil. Ini dakwaan Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil. Jadi konsep wali kutub ni dah memanglah sehingga membawa ke tahap menuhankan manusia. Sehingga tahap menuhankan manusia. Jadi kita ada dengar juga kisah-kisah yang lebih kurang sama daripada sebahagian orang yang menisbahkan diri mereka kepada Syadah Ba'alawiyah. Ini kita tidak dapat nafikan. Berlaku dan kita dengar kisah-kisah yang melampau ini. Saya ambil contoh lah ya. Saya tak nak cerita pasal Faqih Al-Muqaddam sebab kita tak tahu sebenar cerita dia tentang Faqih Al-Muqaddam ini. Terlalu banyak riwayat berkenaan dengan dia. Saya lebih suka bawa dan Faqih Al-Muqaddam pun saya tak pasti dia ada menulis buku ataupun tidak. Tapi saya nak ambil contoh seorang yang dianggap wali di Yaman yang bernama Umar Al-Mihdar. Umar Al-Mihdar ini kalau awak pergi ke kubur dia dekat Zanbal di Yaman tadi, di Yaman, Zanbal di Yaman, batu tanda kubur tu, ini berkaitan dengan tajussis tadi tu, tajsisul qabr kan, meninggikan kubur, menjadikan dia mujassas kan, letak plaster kan, plaster apa bahasa Melayu kita panggil plaster lah. Maksud dia memulia-muliakan sangat dan mengagung-agungkan sangat struktur kuburan itu. Kita lihat kubur Umar Al-Mihdar ini ada batu tanda yang meminta kepada orang yang datang ziarah supaya dia meminta kepada Umar Al-Mihdar. So dia siapa yang datang kat kubur Umar Al-Mihdar ni, batu tanda tu cakap apa? Mintalah kepada Umar Al-Mihdar. Sesungguhnya Umar Al-Mihdar ni dia akan berikan. Dia ni pemurah, dia akan berikan permintaan kamu. Lepas tu bawah sikit bila kita baca, dia setiap sebut lagi Umar Al-Mihdar ni adalah mutasarrifu fi jami'il aqwan. Dialah yang manage, mentadbir sekalian aqwan. Aqwan ni boleh kita sebut macam alamin juga. Kan jamak kaun, aqwan, alam, alamin. So Umar Al-Mihdar ni lah yang mengawal dan mentadbir sekalian alam. Ini gila. Ini gila. Sebab tu sebahagian pihak tak setuju bila kita kata di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Syadah Ba'alawiyah ada yang membiarkan pelampauan seperti ini. Bahkan mungkin melakukannya atau redakannya. Sebab mustahil kubur Zanbal itu yang diziarahi oleh ramai orang di kalangan nama-nama besar di Tarim. Kan? Tapi kenapa tidak ada yang menegur? Kenapa batu seperti itu dibiarkan? Adakah batu tanda seperti itu diredai? Adakah mereka juga mempercayai bahawa Umar Al-Mihdar ni mutasarrif fi jami'il aqwan? Adakah mereka juga percaya bahawa kita datang ke kubur diminta untuk minta kepada orang di kuburan? Mereka harus menyatakan mereka punya pendirian dengan jelas. Ada yang dah jelaskan tetapi ada juga yang masih tidak mahu mengaku. Ada yang masih cuba untuk mencari uzur untuk mereka. Jadi untuk merumuskan jawapan saya mengatakan bahawa apa yang Ibn Khaldun itu kata adalah benar dan kita boleh nampak bukti yang banyak. Sebab bila kita buat perbandingan wali kutub dengan konsep imam-imam Syiah ini, dia susah nak cari perbezaan dia. Kita susah nak cari mana titik perbezaan dia. Jadi kalau daripada zaman Ibn Khaldun saja sudah ada
interaksi ataupun exchange ini di antara Sufi Batiniyah ini dengan Syiah, maka sudah tentu kesan-kesan itu masih ada lagi sampai ke hari ini. Dan kita melihatnya dan kita mendengarnya, dan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan ke arah itu. Wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya 2 soalan boleh? Tapi saya jawab. Okey. Yang pertama saya nak tanya, adakah Batiniyah yang ada ke Batiniyah pada zaman para salafus soleh? Dan kalau ada, sama ke dia dengan Batiniyah yang sekarang ni? Dan soalan saya yang kedua, Batiniyah ni masih digelar Ahlul Qiblah ke ataupun dia bukan Islam dah? Okey, Batiniyah di zaman Rasulullah itulah yang digelar sebagai munafikun. Kan? Dia orang luar lain, dalam lain. Sebab Batiniyah ni memang munafik. Dan zaman Rasulullah, dia orang tak guna terma Batiniyah ni. Dan akidah-akidah yang pelik-pelik yang Batiniyah hari ni pegang, kita tak dengar lah ada di zaman Rasulullah SAW ataupun para sahabat ataupun tabi'in. Pada waktu itu, bibit-bibit dia baru mula nak muncul. Tapi kalau istilah Batiniyah pada hakikat dia adalah itulah munafik. Mereka mendakwa Muslim, mereka mendakwa pencinta Tuhan, mereka mendakwa pencinta Rasul SAW. Tetapi di dalam mereka berpegang kepada akidah yang bercanggahan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan yang kedua tadi apa, minta maaf? Soalan yang kedua tadi, Batiniyah ni masih Ahlul Qiblah ke ataupun bukan Islam? Batiniyah ni bukan Islam. Mereka bukan Islam. Okey. Bagi pihak yang mengikut secara jahil, katalah dia dibesarkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi, tiba-tiba jumpa ajaran Suhaimi Shihab contoh, kata bahawa Muhammad itulah penyandang jawatan Allah. Dia tak nafi Allah, dia tak nafi Muhammad. Dia kata Allah, Muhammad. Tapi Muhammad itulah yang menyandang jawatan Allah. Kena orang-orang yang jahil, dia mungkin termakan dan dia murtad pada waktu itu. Siapa yang mempercayai bahawa yang mempercayai bahawa Rasulullah adalah Allah, dia murtad. Dan Batiniyah ni, dia memang konsep Tuhan dia bukan konsep Tuhan yang kita pegang. Konsep Nabi dia pun bukan yang kita faham. Konsep kiamat dia pun bukan yang kita faham. Konsep malaikat dia pun bukan yang kita faham. Konsep kitab-kitab pun bukan yang kita faham. Konsep Nabi-Nabi yang mereka pegang pun bukan apa yang kita faham. Maksud dia, mereka ni adalah satu agama yang berbeza 100% daripada kita. Tapi jahatnya mereka suka mempergunakan istilah-istilah kita. Dia hijack agama kita. Instead of making their own religion, buat terma sendiri, buat istilah sendiri, tak. Dia menunggang Islam dan menggunakan istilah Allah, Muhammad, solat, zakat, haji. Dia guna semua terma ni. Taqwa, soleh, wali, akhirat, dia pakai. Tetapi semua dia tukar. Dia tukar jadi satu makna yang tidak ada kaitan dengan ajaran kita. Sebab tu ajaran Batiniyah ni sangat bahaya, dia memurtadkan. Siapa ikut memang murtad. Memang murtad. Saya jawab soalan yang tertulis dulu atau yang angkat tangan dulu? Angkat tangan. Sorry Ustaz. Waalaikumsalam. Ada moderator tak hari ni? Minta maaf saya nak tanya sebab saya tak nak yang dah angkat dulu dikemudiankan. Ada moderator tak malam ni? Tak ada Jadi saya nak kena moderate sendiri. Saya mohon maaf kalau saya terdahulukan mereka yang angkat kemudian. Siapa yang tadi angkat awal? Aman Akil angkat dulu kan? Aman Akil, silakan Aman Akil dulu. Minta maaf. Selamat malam semua. Saya nak tanya Ustaz lah. Ni pengalaman lah. Kita jumpa ada orang kan, dia cakap dia belajar kitab tasawuf, dan kita tahu lah kitab tasawuf tu kitab ahli sunnah lah. Maklum lah tanah Melayu ni. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, tahu tak kenapa alif tu tegak? Dia start main kat situ. So macam mana kalau kita nak dengan orang macam ni, kita nak dia tahu benda tu macam
kita belajar jugalah agama, tapi kenapa ke situ dia punya tu? Macam mana kita nak counter lah istilah dia lah. Wallahualam tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita ada banyak pendekatan lah kan, bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Kalau kita ada keilmuan yang dalam kan, ada kecerdasan, mungkin awak pula boleh cuba nak dakwah kepada dia kan. Awak tahu permainan dia, awak cuba nak turn the table. Tapi kalau kita punya agama pun tidak berapa dalam, dan kita bimbang kalau kita engage lama dengan dia, takut kita pula termakan dia punya benda-benda meripik ni. Jadi yang kedua ni saya cadang terus angkat kaki, jalan. Tapi kalau awak ada kemampuan dan awak rasa kasihan, mungkin yang cakap macam tu ni kawan awak sendiri, awak dah rasa macam ada yang tak kena ni, ada bibit-bibit mengarut kan, ada alif tu tegak sebab boleh apa tu, macam mana tadi. Jadi kalau awak rasa nak bantu dia, kesiankan dia, maka cara dia adalah awak layankan dulu kan? Awak dengar jawapan dia. Lepas tu awak korek, awak tanya lagi soalan, tanya lagi sampailah dia bercanggahan dengan diri dia sendiri. Biasa ajaran sesat ni dia tak akan konsisten. Kat sini dia akan cakap A, nanti kat tempat lain dia cakap B. Dan bila awak perasan dia contradict tu je, awak pinpoint contradiction tu. Awak kata, sekejap, tadi awak kata macam ni, tapi sekarang ni awak kata macam ni kan? Lepas tu awak tanya dia lagi, tanya sampailah dia tersandung sendiri, kita kata. Dia terjerat sendiri dengan dia punya benda mengarut tu. Dan bila dia terjerat tu, awak pinpoint, awak katakan, tak mungkin ini satu ajaran yang benar kan? Sebab kejap awak kata begini, sejak awak kata begitu. Kalau agama Islam yang sebenar ni, dia jelas, dia tak ada percanggahan. Dekat situ awak pula masuk jarang. Awak pula kata, peliklah guru awak ajar apa ni kan. Agama Islam dia indah. Ini awak cerita ni dia macam kelakar dia. Dia tidak menarik. Dan dia macam satu yang dibuat-buat. Macam satu yang direka-reka daripada otak sendiri. Itu cadangan saya lah. Awak jangan, kalau awak ada kemampuan, awak entertain. Awak entertain dan pastikan awak tanya dia soalan-soalan yang buat dia terjerat. Kemudian awak pinpoint dan zahirkan keterjeratan dia itu. Okey. Banyak soalan rupanya. Ingatkan senyap je tadi. Rupanya banyak soalan terpendam. Silakan. Siapa yang seterusnya angkat tangan? Saya tak boleh tengok di begini. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Semua saya fikir Ustaz, saya punya masalah ni, kalau salah lah, masalah jugalah. Agak rumit juga ni sebab dilibatkan orang tua. Macam mana Ustaz cara saya nak, bukan berdakwah pun tak berdakwah juga sebab saya pun ilmu, kata tak ada ilmu ni. Nak bagi tahu kebenaran kepada orang tua yang memang dah puluhan tahun duduk dalam fahaman-fahaman yang kita tengah bahas malam ni lah. Antara kesesatan tu tadi yang saya tengok lah, kepahaman tentang Nur Muhammad. Dan pernah satu waktu tu dia menggunakan akal sendiri, perkataan nama Adam tu, alif dal mim tu ditafsirkan Allah dalam Muhammad. Dari macam tu lah. Jadi tu memang saya pun jadi duk pening macam mana nak, sebab saya nak sampaikan, saya sebagai orang kata sebagai anak. Jadi bila sampaikan jadi bermasam muka. Pening lah. Mana tu? Ini memang dah berpuluh tahun lah. Puluh tahun. Sebab sampaikan satu waktu tu, apabila dia dah meringankan syariat, sebabnya dia orang ni jadi macam, dia ada grup-grup dia lah. Dia memandangkan yang macam Ustaz pernah cakap tadi tentang insan kamil tu, dia ada pernah menganggap satu orang kampung tu, dia kata dah insan kamil dah, tapi tak solat. Dia dah anggap tu insan kamil, dia tak solat. Hanya orang yang faham dia boleh tahu dia. And then pernah juga orang kata, kita ni bukan nak buka air lah, tapi terpaksa lah sebab saya pun tak ada ilmu jugalah nak betulkan ni. Sampai tahap beli nombor ekor tu boleh. Beli nombor ekor tu boleh,
Tapi kena zakat lah untuk nak bersihkan duit tu. Allahu Akbar. Lepas tu bila kita dah betulkan, dia nak betulkan balik, dah susah ni sebab guru dah meninggal. Sudah. Jadi kita nak carikan guru pun jadi susah sebab dia nak guru dia tu yang boleh faham cara dia, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang boleh bantu caranya kita nak. Soalan pertama saya nak tanya kepada awak dulu. Ajaran ini telah dilaporkan ke belum? Saya tak laporkan tu macam, sebab dia bukan gerakan secara besar, Ustaz. Dia fahaman antara macam ni, macam dia dengan anak murid dia, macam tu, Ustaz. Dia tak ada kata kitab khusus, tak ada. Tapi itulah dia mungkin pecahan kepada tarekat yang pernah dia faham dan dia buat tafsir sendiri, Ustaz. Okey. Dia yang pertama sekali, ini jawapan saya kepada semua yang ada masalah yang lebih kurang sama. Pertama sekali, bila cerita macam ni sampai kepada awak, dia menjadi pertanggungjawaban awak. Dan pertanggungjawaban ini dia bukan kecil. Dia berat sebenarnya dan kita tak boleh lari. Mohon maaf saya kata. Bagi siapa yang ada dalam keluarga yang macam tu, keluarga yang rapat khususnya, awak tidak boleh berlepas tangan. Maksud saya dengan berlepas tangan ni adalah awak tak boleh kata saya dah cuba, Ustaz. Dan bila kita tanya cuba apa dah? Saya dah ada lah tegur-tegur sikit, Ustaz. Itu belum cuba lagi. Itu baru geli-geli kita kata. Kalau dalam keluarga ada akidah macam ni, saya bimbang status akidah mereka tidak jelas. Jadi kalau kita benar-benar concernkan keluarga kita sendiri, contoh mak ayah kita, tok nenek kita, adik-beradik kita, kalau kita benar-benar kasihkan mereka, kita kena tahu bahawa kalau mereka meninggal dalam akidah yang macam ni, bukan ke syurga tempat mereka. Jadi kita kena bimbang. Bila bimbang dan ambil serius, kita kena mengambil langkah yang lebih serius. Macam nak selamatkan keluarga kita daripada rumah terbakar. Macam tu. Tak boleh ambil ringan. Dan tak boleh kadang buat, kadang tak. Kita cuba-cuba sikit-sikit, lepas tu kita tinggalkan. Tak boleh. Rumah ni tengah terbakar ni. Sama ada awak simbah dengan air atau awak panggil orang yang masuk ke dalam rumah, keluarkan mangsa-mangsa yang dekat dalam atau orang yang sedang terperangkap dekat dalam. Ini benda serius. Sebab kalau dia meninggal, mereka akan merasakan api yang sebenar. Api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara pertama yang kena buat, mesti report kepada jabatan agama. Walaupun kumpulan itu sebanyak 5 orang saja atau 10 orang saja. Bila dia dah ajar suruh main nombor ekor, lepas tu kata orang ini wali kutub tapi tak solat, ini batiniah. Dan jangan bagi mereka peluang bertapak. Mereka akan bermula kecil-kecil macam ni, tapi nanti tanpa kita sedar, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, tiba-tiba ada 50 pengikut. Dan ajaran batiniah ni bukan 1-2 kat negara ni, ada banyak. Kita mungkin rasa, 50 orang je, Ustaz. Okey, itu kat kampung kita. Kampung sebelah, kampung yang lagi satu, negeri sana, negeri sini, bila cek-cek rupanya ramai. Kenapa jadi ramai? Sebab mungkin kita memandang ringan. Kita kata tak apalah Ustaz, 10 orang, 20 orang. Tak, kena beritahu jabatan agama. Kadang-kadang jabatan agama tak tahu sebab orang tak beritahu. Benda dah besar, barulah ada orang tulis laporan, barulah berjabatan agama ambil tindakan. Dan bila jabatan agama ambil tindakan, kadang orang kritik jabatan agama kata, sekarang baru nak ambil tindakan, berapa lama dah ajaran ni. Tapi kadang mereka tak tahu. Kadang-kadang laporan tidak sampai kepada mereka. Jadi itu yang pertama sekali. Kalau kita jujur, kalau kita ikhlas dan sungguh-sungguh nak selamatkan keluarga dan masyarakat kita daripada ajaran ini, kena buat laporan. Nombor 2, ini nombor 2 perhatikan. Nombor 2 ini, kita nak kena baca kisah Nabi Ibrahim AS. Sebab kalau keluarga kita dah 30 tahun, orang yang kita sayang yang 30 tahun berpegang benda macam ni, kita tak boleh lagi dah guna, sebab dah 30 tahun ni maksudnya kita dah bagi peluang dah begitu lama dah. Dan tak sempat untuk kita nak
berlengah-lengah dan beralas-alas. Tak sempat. Kita bimbang dah tak sempat nak buat benda macam tu. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran, bila dia berdialog dengan ayah dia berterus terang dengan ayah dia. Sebab ayah dia pembuat berhala. Ayah dia ada industri penyembahan berhala kan. Anak dia Nabi, bapa dia buat berhala. Tengok cara Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dalam dia menyeru ayah dia kepada tauhid dan Islam, dia menggunakan beberapa strategi. Dia menggunakan strategi kasih sayang. Dia menggunakan strategi pujuk. Dia menggunakan strategi bahawa dia ada dapat satu ilmu yang tak sampai ilmu tu kepada ayah dia, tanpa menyebutnya dengan nada sombong. Nanti saya carikan ayat tu, saya bagi supaya kita ambil pengajaran. Dialog Nabi Ibrahim dengan ayah dia di dalam Al-Quran. Ambil pengajaran. Kenapa Nabi Ibrahim tak lagi mengguna strategi lain? Tak. Dah sampai satu tahap, you have to speak directly. Berlakulah apa nak berlaku selepas tu. Nabi Ibrahim kena apa lepas tu? Nabi Ibrahim kena halau daripada rumah oleh ayah dia sendiri. Sebab sayang kepada ayah dia. Sebab kalau lagi dia nak berlapik, nak beralas, takut tak sempat sahabat. Takut tidak ada waktu. Dan sudah begitu lama. Bukan kalau masuk setahun, 2 tahun, dah orang tu masih muda lagi, kan? Mungkin kita boleh lagi menggunakan strategi yang, take time. Berlapis-lapis dan sebagainya. Tapi kalau dah lama sangat dan dah ada pengikut, dah sebarkan ajaran tu kepada orang lain, anak atau cucu atau anak saudara atau isteri sendiri atau suami sendiri, dah nak kena berterus terang. Sebab kalau tidak, awak akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini termasuk dalam bidang kuasa awak. Sebab keluarga awak sendiri. Tak boleh kata, saya bukan ustaz, saya tak mampu buat benda ni. Kalau ustaz boleh tolong, ustaz kena buat. Tak. Dalam keluarga, kita kena buat. Minta maaf saya memberikan ketegasan sedikit. Boleh. Cuma satu saya nak faham maksudnya alhamdulillah sebenarnya macam ada beberapa macam mak pun alhamdulillah dah okey, semua adik-adik lain pun adalah macam dah okey. Cuma yang ayah, andai kata saya cuba buat terapkan apa yang ustaz sampaikan tadi, sehingga kan ayah tarik muka, apakah saya dalam kategori anak yang tidak derhaka ataupun bukan okeylah, insyaallah. Bahkan awak dikategorikan sebagai anak yang soleh. Awak dikategorikan sebagai anak yang baik. Saya ulang lagi sekali, jangan guna apa yang saya cakap ni untuk orang yang baru, orang yang muda, orang yang baru masuk. Orang yang baru masuk kita boleh mengambil waktu. Tetapi bagi orang-orang yang dah terlalu lama, kita tak boleh guna jalan lain kecuali berterus terang dengan dia. Tapi nyatakan dengan penuh kasih sayang. Ikut betul-betul apa yang Nabi Ibrahim AS buat. Dan ini jihad yang Allah pilih awak untuk buat. Dan kalau awak berjaya buat benda ni, insya-Allah saya yakin ada ganjaran yang luar biasa untuk awak. Dan kalau awak dapat selamatkan ayah awak, itu berganda-ganda ganjaran yang awak akan dapat. Usaha kemudian akan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jaga adab sebagai anak, tunjukkan sayang, bukan benci, bukan marah, bukan kita kata nak tunjuk pandai. Tak, tunjukkan diri, tapi tunjukkan concern dan awak punya rasa bimbang. Itu kena tunjukkan kejujuran itu. Kemudian kena sampaikan seruan dan ajakan. Ayah dah lama bawa ajaran macam ni. Ayah tak nak rasa ke, ayah nak cuba jalan lain. Saya nak panggil ayah, kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang sebenar, seperti diajar oleh para ulama kita sepanjang sejarah. Kan? Mungkin reaksi dia akan mungkin kecil hati, atau mungkin dia akan marah kita balik. Tak apa. Kadang-kadang keluarga ni, mak ayah ni kadang dia akan marah dulu. Khususnya bila anak kritik. Kau siapa? Kau anak je. Kau tahu apa? Kan? Tapi bila dia bersendirian nanti mungkin dia akan fikirkan. Khususnya bila kita ulang benda tu, kita jangan buat sekali je. Silap kita adalah kita buat sekali. Bila buat sekali, lepas tu rasa, saya dah buat ustaz, dia tak nak dengar. Tak, benda ni kena berulang, kena buat lagi. InsyaAllah dia akan fikirkan bila dia berseorang diri,
Dia akan tengok, anak aku ni sebenarnya bukan nak tunjuk hebat. Anak aku sayang aku. Anak aku nak aku berubah. Kan? So, kita semua kat sini sama-sama doakan sahabat ini. Ya, betul apa yang tadi ada yang post kita tadi tu. Kita usaha, kita doa dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada ramai. Mana tadi soalan-soalan lain? Kita tengok kepada in-call messages tadi. Sekejap ya. Bagaimana cara kita nak melawan dengan golongan mulhid tentang kewujudan Tuhan? Okey, ini untuk sesi yang tertentu lah, yang khas lah. Mulhid ni, kalau dalam bahasa moden ni biasa merujuk kepada atheist. Kan? Tapi sesi ni pasal batiniah, saya mohon kita tidak jawab soalan ni, sebab kalau masuk bab ni dia akan panjang. Awak boleh pergi ke mungkin YouTube, awak cari Nur Deros, nama saya, dan awak cari atheism. Nanti ada seminar yang saya buat selama lebih kurang dalam 5 jam tu, awak boleh dengar. Saya ada jelaskan. Ustaz, memang ada bukti kukuh ke Jauhari Rumi termasuk golongan batiniah? Bukti kukuh tak ada. Tapi bau-bau dah. Saya tak berani nak kata ada bukti kukuh, tapi bau-bau dia. Okay? Sebab dia banyak menulis dalam bentuk syair. Bila tulis dalam syair ni kita nak tentukan susah maksud dia apa. Dan kalau tulis buku akademik senang sikit. Dan kalau tulis buku macam Ibn Arabi berterus terang, dia senang sikit untuk kita tentukan akidah dia. Tapi kalau Rumi ni dia ada orang pertahankan dia. Ada orang kata dia ni memang ulama sunni. Ada juga yang kata dia ni sebenarnya Syiah Ismailiyah. Dan jadi susah untuk kita tentukan. Banyak geng batiniah ni kata mereka rujuk kitab Kashful Asrar. Betul ke ada kitab tu? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, mereka dakwa buku ini adalah dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya tak pasti akan kesahihan buku ni. Saya ada baca juga, tapi saya macam pelik. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang ulama Hambali, kan, yang sangat strict. Dia sufi dalam masa yang sama. Tapi bila kita baca Kashful Asrar ni, dia macam longgar. Dia macam longgar dan dia ada macam bau-bau sufi batini ni sikit. Saya belum lagi buat kajian menyeluruh tentang kitab ni, tapi itu detikan hati awal saya tentang kitab ni. Jadi saya cadang ketepikan dulu buku tu, ya, ketepikan dulu sampailah awak jumpa satu kajian yang mantap daripada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Minta nombor telefon personal, nanti awak hubungi admin, kan? Awak beritahu dulu admin apa masalahnya. Lepas tu nanti saya akan tengok kesesuaian ataupun tidak. Saya mohon maaf. Tapi kalau nak cari saya, kalau berkenaan dengan rawatan ke apa ke, nak bincang isu ni, awak boleh hubungi Miasa, M-I-A-S-A, dan dapatkan appointment lah. InsyaAllah kita boleh bertemu nanti. Miasa, M-I-A-S-A. Mungkin minta juga dengan orang lain, contoh ustaz orang yang belum betul. Saya setuju dengan cadangan ni. Jangan buat seorang-seorang. Kalau rasa macam tak mampu sebab dia punya mental load ni tak ringan, bebanan sebagai seorang anak, kan, dan kita pula terbimbang kepada risiko hubungan nanti macam mana, maka cari sokongan. Kalau tak dapat, ajak orang lain yang daripada luar, kan, seperti ustaz ke orang alim ke. Dapatkan sokongan daripada orang dalam keluarga juga yang bersetuju dengan awak, supaya awak tidak bercakap dengan ayah tu berseorang diri. Tunjukkan bahawa awak ni ada dapat sokongan keluarga. Jadi bukan awak yang suka-suka nak katakan ayah salah ke ataupun keluarga awak salah, tak. Lebih ramai lebih bagus. Lebih ramai lebih. Dan yang terbaik, bawa yang dia paling sayang. Bawa yang dia paling sayang, itu paling penting sekali. Supaya dia terbuka untuk dengar. Okay, mungkin ada soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau yang macam orang kumpulan yang kuburiyun, orang yang minta pada wali-wali yang sudah meninggal dunia,
dan yang Maulid Nabi yang mengaku bahawa Nabi datang ke majlis dia tu, itu termasuk batiniah ke ataupun bukan, Ustaz? Okey, diorang ni bukan batiniah rata-ratanya, tapi diorang ni terkesan dengan sebahagian racun-racun batiniah. Okey, so jangan kita kata mereka ni batiniah. Dan istilah kuburiyun ni pun kita nak kena perhalusi lagi. Ada orang dia pergi, ini kembali kepada pendirian berkenaan dengan tawassul dan istighasah kan. Di sini isu tawassul ni setahu saya dia tidak ada khilaf. Maksudnya kita pergi ke kuburan orang soleh, ataupun kita mula dengan Rasulullah SAW dulu. Dia kata, ya Allah, dengan kecintaan aku kepada Rasulullah SAW, kau ampunkan dosa aku. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan baik kita. Kan kita boleh bertawassul dengan amalan baik kita, ya. Itu tidak ada masalah. Bagaimana pula dengan minta terus? Kan? Kalau minta terus kepada yang telah meninggal dunia, bergantung awak minta apa. Kalau awak minta, contoh, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya Allah ampunkan aku. Di sini ada khilaf. Ada ulama kata jangan buat, ada ulama yang kata boleh, tak ada masalah. Sebab awak bukan minta Rasulullah, awak hanya minta Rasulullah doakan. Tapi contoh minta terus daripada Nabi, ya Rasulullah aku nak anak, ya Rasulullah aku nak rezeki, itu tak boleh. Tapi adakah itu terus jatuh syirik murtad? Tidak. Jumhur mengatakan perbuatan itu haram, tetapi tidak sampai memurtadkan orang. Hati-hati benda ni. Sebab kadang kita terover, kita kata semua orang yang minta kepada orang dalam kubur, kita terus kata mereka ni adalah musyrik, murtad, halal darah. Kan? Ada sampai cakap macam tu. Berhati-hati. Cukup kita kata benda ni haram. Kecuali dia ada akidah wali tasarrufil kaun. Itu bahaya. Sebab awak pergi ke kubur dan awak anggap yang dalam kubur ni adalah insan kamil yang ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, boleh hidupkan dan mematikan, yang mengawal takdir, yang membagi rezeki. Itu bagi saya sudah syirik. Tapi akidah tasarrufil kaun ni tidaklah begitu tersebar luas. Tak ramai orang pun faham. Tetapi orang pernah dengar konsep wali kutub. Dan geng-geng ni dia tak berani nak cerita pasal hakikat sebenar konsep wali kutub ni. Dia hanya kata orang ni soleh, kalau ada apa-apa minta, boleh minta pada dia. Tapi kalau kita korek cerita sebenar, dia akan beritahu bahawa inilah dialah yang menentukan, dialah yang mentakdirkan. Allah dah serah mandat kepada dia, dialah yang menguruskan. Nak anak minta dia, nak rezeki minta dia. Itu pegangan peribadi saya mengatakan itu sudah syirik. Okey, tapi kalau setakat pergi kubur orang soleh, awak pergi minta pada dia, itu perbuatan haram. Okey, tetapi tidaklah sampai memurtadkan awak. Ya, saya harap jelas. Dan yang menyuntik benda ni banyak adalah golongan batiniah, sebab dia nak mengalihkan pandangan kita daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Dan kalau tak bawa kepada Rasulullah SAW, dia akan bawa kepada wali-wali. Yang penting tujuan mereka adalah supaya kita menyembah selain Allah. Tak kira lah siapa yang kita sembah tu, dia orang tak kisah. Sembah Nabi Muhammad ke, sembah wali ke, sembah apa-apa ke, yang penting sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih atas perhatian semua. Saya harap bermanfaat. Kita berhenti di sini dulu, insya-Allah, ya. Bulan depan kita sambung lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.